Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita orang akan membentangkan tajuk Hypovolemic Shock untuk Medical Surgical 9, kod kursus Dino 3323 oleh penceramah Encik Hassan Al-Basri bin Ahmad Tarmizi. Untuk senarai ahli kumpulan iaitu saya, Amirul Fatur Rahman Hakim bin Arizal, Dinur 391636, Nur Hidayu Helmi, Dinur 391647, Aida Naila binti Azmi, Dinur 391635 dan Dayang Sophia binti Supian, Dinur 391640. Untuk objektif pembelajaran, kita orang akan menerangkan definisi berkaitan hypovolemic shock, menerangkan etiologi berkaitan hypovolemic shock, menerangkan patofisiologi berkaitan hypovolemic shock. Yang keempat, menyatakan manifestasi bagi kejutan hypovolemik. Yang kelima, menyeraikan komplikasi kejutan hypovolemik. Yang keenam, menyatakan pengurusan kejutan yang mempengaruhi kejutan hypovolemik. Yang ketujuh, menyeraikan rawatan awal bagi kejutan hypovolemik. Yang kelapan, menyeraikan beberapa jenis ubatan bagi kes yang ke-8 menyeraikan beberapa jenis ubat-ubatan bagi kes pesakit kejurutan hypovolemik, dan yang terakhir menentukan beberapa rencana penjagaan kejurutan bagi penyakit hypovolemik. Okay, next. Untuk definisi, apa itu hypovolemic shock? Iaitu kejutan hypovolemic shock disebabkan oleh kehilangan darah dan cecair yang teruk seperti kecederaan tubuh traumatik yang menjadikan jantung tidak mampu mengepam darah yang mencukupi kepada badan, atau anemia yang teruk di mana darah tidak mampu untuk membawa oksigen melalui badan. Untuk etiologi pula, antara keadaan yang boleh menyebabkan pendarahan dan mencetuskan kejutan hypovolemik adalah: yang pertama, luka robekan yang luas; yang kedua, aneurisma aorta; yang ketiga, postpartum hemorrhage iaitu PPH; yang keempat, pneumothorax; dan yang kelima, pendarahan gastrosus atau gastrointestinal GI. Atas fisiologi pula, kejutan hypovolemic shock boleh disebabkan oleh kehilangan cecair luaran seperti kehilangan darah traumatik, atau oleh peralihan cecair dalaman seperti dalam dehidrasi teruk, edema teruk dan ascites. Intravaskular isi padu boleh dikurangkan dengan kehilangan cecair dan dengan peralihan cecair antara beta intravaskular dan interstitial. Kejutan hypovolemik bermula dengan penurunan jumlah intravaskular. Ini mengakibatkan penurunan vena mengembalikan darah ke jantung dan seterusnya mengurangkan tamparan ventrikel. Penurunan hasil pengisian ventrikel dalam penurunan isi padu stroke, iaitu jumlah darah yang dikeluarkan dari jantung, dan penurunan output jantung. Apabila output jantung menurun, tekanan darah menurun dan tisu tidak dapat ditapis dengan secukupnya. Clinical manifestasi. Yang pertama, kesedaran yang tidak menentu. Mangsa akan hilang pertimbangan dan juga tingkah laku. Selain itu, anak mata mengembang dan saiz tidak berubah. Bagi orang yang normal, matanya akan mengecil apabila terkena cahaya. Seterusnya, bibir dan kuku kelihatan kebiruan yang menunjukkan darah semakin berkurangan dan
tiada bekalan oksigen yang mencukupi untuk anggota badan. Komplikasi. Kekurangan darah atau cecair dalam badan boleh menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa. Antaranya ialah kerosakan ginjal dan bahagian otak. Seterusnya, kongren iaitu kematian tisu pada tangan dan kaki dan serangan jantung. Sekiranya mangsa menderita daripada penyakit seperti strok, diabetes atau masalah jantung, risiko komplikasi yang lebih teruk akan terjadi. Mangsa boleh mendapat penyakit yang dinamakan Acute Respiratory Distress Syndrome iaitu ARDS, gangguan pernafasan akut yang terjadi ketika cairan menumpuk di kantung-kantung udara alveoli di paru-paru. Untuk pengurusan kejurawatan, yang pertama adalah intubate pesakit, iaitu prosedur elektif intubation atau dikenali sebagai koma, bertujuan untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pesakit dengan menggunakan ventilator. Ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dan menstabilkan keadaan pesakit. Pesakit ditidurkan apabila tahap oksigen pesakit rendah dan mengalami kegagalan pernafasan atau respiratory failure. Apabila pesakit dalam keadaan yang stabil, jururawat perlu memantau vital sign pesakit setiap jam ataupun hourly untuk mengesan sebarang keabnormalan pesakit. Yang kedua, pengambilan darah ABG ataupun arterial blood gas adalah satu prosedur invasif di mana darah diambil dari arteri untuk diuji keseimbangan acid base. Prosedur ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi CO2 dan O2 dalam darah bagi menentukan tahap pH darah dan kesan terhadap asidosis dalam respiratory serta metabolik. Untuk rawatan hipovolemik, jika anda menjumpai seseorang yang mengalami renjatan hipovolemik, segera hubungi nombor kecemasan. Semasa menunggu ambulans tiba, anda perlu baringkan individu tersebut di atas permukaan yang rata dan mengangkat kaki individu lebih kurang 12 inci sedikit tinggi. Elakkan daripada mengalih individu tersebut jika anda mengesyaki terdapat kecederaan pada kepala, tengkuk atau bahagian belakang badan. Pastikan individu tersebut kekal panas bagi mengelakkan hipotermia dan jangan berikan individu tersebut cecair melalui mulut. Setelah sampai di hospital, individu yang disyaki mengalami renjatan hipovolemik akan menerima cecair dan produk darah melalui saluran intravena bagi menggantikan semula darah yang hilang dan meningkatkan peredaran darah dalam badan. Semua ini termasuk transfusi plasma darah, transfusi platelet, transfusi sel darah merah dan kristalloid intravena. Untuk pemberian ubatan, terdapat beberapa jenis pemberian ubat-ubatan yang akan diberikan kepada mangsa hypovolemic shock. Norepinephrine, dopamin, dubotamin. Untuk nursing care plan yang pertama iaitu untuk assessment, pesakit kelihatan pucat dan kebiruan, objektif dia, heart rate dia bawah 60, suhu pesakit 25 darjah, respiratory dia bawah 15, pulse rate pesakit bawah 60 per minit, SpO2 pesakit 80% dan BP pesakit 70 under 50 mmHg. Untuk nursing diagnose, penurunan cardio output berkaitan perubahan dalam degupan jantung dibuktikan dengan bacaan nadi pesakit yang rendah. Untuk goal, meningkatkan output jantung ke tahap yang optimum.
Untuk nursing intervention, yang pertama, monitor dan menilai vital sign pesakit. Yang kedua, menilai ECG pesakit. Ketiga, menilai masa pengisian semula kapilari. Yang keempat, monitor SpO2 pesakit. Menilai warna, suhu dan kelembapan kulit pesakit. Keenam, memberikan terapi IV dan elektrolit. Yang ketujuh, lakukan transfusi darah yang diarahkan oleh doktor. Untuk evaluation, kadar dekupan nadi pesakit meningkat daripada 60 hingga 100 dekupan per minit. Seterusnya, untuk nursing care plan yang kedua, untuk data subjektif, pesakit mempunyai luka di bahagian perut. Untuk objektif, tekanan darah pesakit rendah iaitu bawah 70/50 mmHg. Untuk nursing diagnose, risiko kekurangan cecair berkaitan trauma yang dialami dibuktikan dengan kulit pesakit sejuk dan pucat. Untuk goal, meningkatkan tekanan darah pesakit. Untuk intervention dia, pertama, monitor vital sign pesakit. Kedua, menilai dan mendokumentasikan tahap kesakitan pesakit. Ketiga, pantau punca kehilangan cecair. Yang keempat, menilai keadaan kulit pesakit untuk tanda dehidrasi. Kelima, memantau pengambilan output dan input pesakit. Yang keenam, menggalakkan pengambilan cecair secara oral jika pesakit dibenarkan minum. Dan yang terakhir, transfusi darah jika perlu dengan arahan doktor. Untuk evaluation dia, tekanan darah pesakit meningkat kepada 90/60 mmHg. Untuk nursing care plan yang ketiga, nursing assessment subjektif, pesakit mengalami sesak nafas dan pernafasan yang tidak teratur. Objektif, temperature bawah 25 darjah Celsius, SpO2 bawah daripada 80%. Untuk nursing diagnosis, gangguan pertukaran gas berkaitan trauma dibuktikan dengan kulit yang pucat dan kebiruan. Goal, untuk melancarkan saluran pernafasan pesakit. Nursing intervention yang pertama, monitor dan menilai vital sign pesakit. Yang kedua, pemeriksaan pada kulit pesakit. Ketiga, gunakan pulse oximeter untuk memantau ketepuan oksigen dan kadar nadi. Empat, ubah kedudukan pesakit kepada Fowler's. 5. Berikan terapi oksigen jika perlu. 6. Berikan terapi cecair IV jika perlu mengikut arahan doktor. Evaluation, tahap oksigen pesakit meningkat lebih 90%. Nursing care plan yang keempat, nursing assessment bagi subjektif. Pesakit mengadu sakit pada bahagian luka. Objektif, PAN score 7/10. Nursing diagnosis, kesakitan akut berkaitan trauma dibuktikan dengan bacaan PAN score 7/10. Goal, untuk menurunkan kesakitan pesakit. Nursing intervention yang pertama, menilai tahap kesakitan dengan PAN score. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang tenang. Yang ketiga, meninggikan kepala pesakit. Yang keempat, mengajar pesakit teknik relaksasi untuk mengurangkan tekanan. Yang kelima, memberikan ubat painkiller mengikut arahan jika perlu. Evaluation, tahap kesakitan pesakit berkurang dibuktikan dengan penurunan PAN score 3/10. NCP yang terakhir, nursing assessment subjektif, pesakit mempunyai trauma pada bahagian kuadral kiri bawah perutnya, iaitu bahagian perut lah. Objektif, pengeluaran urin pesakit kurang daripada 400 ml per
24 jam. Nursing diagnosis. Risiko kecederaan berkaitan kegagalan buah pinggang dibuktikan dengan trauma. Goal untuk mengekalkan keseimbangan pengambilan dan output pesakit. Nursing intervention yang pertama, monitor vital sign pesakit, menilai kecederaan pesakit. Yang ketiga, menilai status neurologi apabila fungsi buah pinggang. Yang keempat, menilai warna, jumlah pH dan kehadiran darah dalam urin. Yang kelima, monitor IO chart pesakit. Yang keenam, monitor berat pesakit. Evaluation, keseimbangan pengambilan dan output pesakit dapat dikekalkan dibuktikan dengan bacaan carta IO chart pesakit. Untuk kesimpulan, renjatan hypovolemik ialah satu kondisi perubatan di mana ia boleh mengancam nyawa mangsa. Rawatan awal adalah perkara yang amat penting kerana ia berkemungkinan dapat menyelamatkan nyawa mangsa sehingga bantuan profesional diberikan. Akan tetapi, rawatan yang sempurna tidak bermakna ia dapat sepenuhnya menyelamatkan mangsa kerana ada keadaan di mana mangsa mempunyai sejarah penyakit yang membuat renjatan lebih serius dan tidak dapat dirawat sepenuhnya, justru dapat menyebabkan kematian. Untuk kuis, kita akan sediakan sesi kuis. Okey, soalan pertama. Untuk soalan pertama, terapi utama untuk hampir semua bentuk kejutan adalah A. Cecair intravena, B. Epinephrine, C. Phenylephrine, D. Sel darah merah. Jawapannya ialah jawapan untuk soalan pertama ialah A, iaitu cecair intravena. Seseorang yang mengalami kejutan mungkin telah kehilangan sejumlah besar cecair dalam badan yang perlu digantikan. Untuk jawapan B, C dan D, pilihan ini tidak termasuk dalam rawatan untuk kejutan hypovolemik. Untuk soalan kedua, manakah antara penyelesaian intravena berikut yang paling tidak berguna dan mungkin berbahaya sebagai penyelesaian resusitasi awal pada pesakit dengan kecederaan kepala yang mengalami kehilangan darah, iaitu A. 5% dextrose dalam air, B. Saline normal, C. Lactate reagent, D. Saline hypotonic. Jawapan untuk kedua ialah D, iaitu saline hypotonic. Kerana saline hypotonic mengeluarkan air daripada sel-sel yang boleh menyebabkan dehidrasi dan kejutan. Untuk jawapan A, dextrose 5% dalam air jarang digunakan untuk pesakit hypovolemik. B, penyelesaian garam biasa boleh diberikan semasa kejutan tetapi bukan sebagai penyelesaian IV utama. Dan C, lactate regime adalah penyelesaian pilihan untuk pesakit yang terkejut. Next. Soalan yang ketiga, antara punca-punca kekurangan peredaran darah berikut yang manakah boleh menyebabkan kejutan akibat penurunan isi padu plasma? A. Menebusi trauma dengan kehilangan darah. B. Pendarahan gastrosis. C. Anafilaksis kerana ubat-ubatan. Semua perkara di atas. Jawapannya
Jawapannya adalah D. Semua perkara di atas. D. Semua pilihan adalah punca kekurangan peredaran darah yang boleh menyebabkan kejutan. A, B dan C menembusi trauma dengan kehilangan darah, perdarahan gastrosis dan anafilaksis kerana ubat-ubatan boleh menyebabkan kekurangan peredaran darah yang membawa kepada kejutan. Antara ubat-ubatan yang berikut, yang manakah paling tidak mungkin mengubah persembahan biasa pesakit yang mengalami kejutan hypovolemik? A. Metoprolol, B. Diltiazem, C. Furosemide, D. Cephalexin. Jawapannya ialah D. Cephalexin, kerana ia adalah antibiotik yang tidak dapat mengubah pembentangan pesakit dengan kejutan hypovolemik kerana ia adalah untuk jangkitan. Yang A tadi, metoprolol adalah beta blocker yang menjejaskan jantung dan peredaran aliran darah melalui arteri dan urat. B. Diltiazem adalah penyekat saluran kalsium. Ianya berfungsi dengan melegakan otot-otot jantung dan saluran darah anda. Diltiazem digunakan untuk merawat hipertensi, iaitu tekanan darah tinggi, angina, sakit dada dan gangguan irama jantung tertentu. C. Furosemide boleh mengubah persembahan biasa pesakit dengan kejutan hypovolemik dengan cara yang negatif kerana ubat ini menggalakkan laluan cecair melalui air kencing. Soalan yang terakhir. Pesakit yang mengalami kejutan hypovolemik mempunyai tanda-tanda klinikal berikut. Kadar jantung 120 denyutan per minit, tekanan darah 80/55 mmHg dan pengeluaran air kencing 20 ml per jam. Selepas mentadbir bolus cecair IV, yang manakah antara tanda-tanda ini jika diperhatikan oleh penyediaan penjagaan kesihatan adalah petunjuk terbaik perfusi yang lebih baik? A. Kadar denyutan jantung turun kepada 100 denyutan per minit. B. Tekanan atrium kanan meningkat. C. Pengeluaran air kencing meningkat kepada 30 ml per hour. D. Tekanan darah sistolik meningkat kepada 85 mmHg. Jawapan untuk soalan 5 adalah C, iaitu pengeluaran air kencing meningkat kepada 30 ml per hour. Kerana output air kencing menunjukkan bahawa perfusi bertambah baik. Jawapan bagi A, B dan D ialah pilihan ini tidak menunjukkan perfusi yang lebih baik. Sekian, terima kasih daripada kami. Untuk sebarang kesilapan dan salah kata, mohon maaf. Semoga di lain masa kita dapat bertemu lagi. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar.